Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita kumpul lagi dan insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh doa dan zikir yang boleh sampai hari itu pada tajuk yang ke-6, iaitu berkenaan kelebihan membanyakkan berzikir. Kelebihan membanyakkan berzikir, yang mana dalam penjelasan perkara ini, pengarang buku kita hafizahullah, semoga Allah pelihara beliau, telah cuba menjelaskan kelebihan zikir ni, yang membanyakkan zikir ni dengan menerangkan surah Ahzab ayat yang ke-41 sampai 43. Ayat 41 sampai 43, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian akannya, memujinya pada awal pagi dan juga awal malam. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang berselawat ke atas kamu dan para malaikatnya agar dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia adalah terhadap orang beriman amat belas dan juga penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan salam mereka, itu para malaikat pada hari kiamat nanti, ketika bertemunya adalah salam. Ketika mereka bertemu Allah Ta'ala adalah salam. Tahiyyat mereka untuk orang beriman ni, untuk banyak berzikir dengan Allah Ta'ala ni, pada hari dia bertemu Allah Ta'ala adalah salam. Allah akan ucap pada dia salam. Wa andalahum ajran karima. Allah akan sediakan untuk dia ganjaran besar. Dan ketika kita jelaskan itu berkenaan dengan apa, macam mana Allah Ta'ala berselawat ke atas kita. Bila kita kata, Allah Ta'ala kata huwallazi salli alaikum malaikatuhu, kerana bila banyak berzikir, Allah Ta'ala akan selawat ke atas kita. Dan diterangkan itu bahawa selawat Allah Ta'ala ke atas kita adalah apa? Adalah pujian Allah Ta'ala ke atas kita di hadapan para malaikatnya. Dan juga selawat para malaikat ke atas kita adalah apa? Doa mereka untuk orang beriman, untuk orang yang banyak zikir. Itu dalam surah Ghafir contohnya, beliau telah nyatakan, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka-mereka yang memikul arash dan siapa di sekitarnya bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengan Tuhan, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka minta ampun untuk orang yang beriman. Dan mereka berkata, Rabbana, berkata para malaikat berkenaan, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan, telah luas engkau ya Allah ke atas setiap satu dari segi rahmat, wa ilman, dan pengetahuan. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunkanlah untuk orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan engkau. Waqihim azabal jahim, dan pelihara mereka daripada azab neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati 'adnin wa'adtahum, masukkanlah mereka syurga kenikmatan yang kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, dan siapa-siapa yang soleh di kalangan bapa-bapa mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatin, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, dan engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, peliharalah mereka akan keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah, barang siapa yang engkau lindungi keburukan-keburukan pada hari berkenaan, itu hari kiamat, faqad rahimtah, maka engkau telah rahmati ataupun belas kasihan kepadanya. Wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling besar. So bila sebut itu memang datanglah Imam Bukhari telah menukilkan daripada Abu Aliyah berkenaan dengan dia kata, bila terangkan surah Ahzab ayat ke-52 tu, 56 berkenaan dengan Nabi SAW. Beliau kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila sebut selawat Allah adalah pujian dia di sisi para malaikat, dan salat malaikat adalah doa malaikat untuk orang yang diselawat oleh malaikat itu. Baik, ini sambung sambung. Okey. Berkata pengarang buku kita hafizahullah, kemudian sungguh Allah tabaraka wa taala dengan sebab rahmatnya kepada orang yang berzikir dengan banyak, dan pujiannya ke atas mereka, dan doa para malaikat untuk mereka, dengan sebab itulah tiga perkara maksudnya Allah Ta'ala berikan pujian ke atas mereka, dan malaikat doa ke atas mereka, orang-orang berkenaan. Dia keluarkan mereka, itu orang beriman, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Disebut dhulumat pasal kesesatan tu banyak, cahaya hanya satu. Dia tak kata dhulumat ila anwar,
Kita sebut zulumat ila nur. Zulumat adalah plural, nur adalah singular. Mana kesesatan banyak, hidayah hanya satu. Tak boleh hidayah dua, tiga. Ini hidayah betul juga, dia betul juga, dia betul juga. Tak boleh, tak jadi macam dalam agama. Agama hanya satu. Yang tak ada macam semua jalan boleh. Tak, hanya jalan Muhammad saja sampai. So, zaman kita sekarang banyak orang silap faham. Dia kata semua orang boleh buat asal benda baik. Pasal benda baik tadi bukan apa yang kita suka, tapi benda baik tu apa yang Nabi ajar. Kalau kata orang tu kata wali ajar tak dia juga. Yang kena faham betul Sebab tu Allah letakkan zulumat. Dialah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Walihada, dengan ini qala, dia berfirman, huwallazi yusalli alaikum, dialah yang berselawat ke atas kamu. Lepas kamu banyak berzikir pada dia, pasal tanya kan wasabbi ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan lepas kat itu dia sebut sambung ayat ni, dia kata huwallazi, dialah yang yusalli alaikum, akan berselawat ke atas kamu. Wa malaikatul, para malaikat. Yang kita selawat Allah Ta'ala ke atas manusia itu adalah pujian dia di hadapan para malaikat. Allah kata itu hamba-Ku itu, lihat hamba-Ku itu. Bila kita bincangkan itu berkenaan dengan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dia jumpa orang ramai tengah duduk dekat dalam masjid buat bulatan. Dia datang dia tanya, apakah menyebabkan kamu duduk di sini? Orang kata, kami tak duduk di sini kecuali kerana mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kata, Allah ma ajazahum ala dhalik, demi Allah, demi Allah, dia kata tak dudukkan kamu di sini kecuali itu, illa dzak, kecuali itu. Lepas tu mereka pun kata, wallahi, demi Allah, tidak menudukkan kami di sini kecuali itu. Lalu Muawiyah kata, aku bukanlah suruh kamu sumpah kerana aku rasa aku ada pertuduhan tak percaya dengan kamu, dan tidaklah tiada siapa yang lebih kurang hafal hadis berbanding aku di kalangan para sahabat. Aku yang paling kurang, dia kata, paling sikit hafal hadis. Tapi Rasulullah SAW pernah sekali keluar. Ni cerita apa dia nampak Rasulullah SAW buat. Rasulullah keluar ke masjid, nampak kumpulan sahabat ada kumpulan duduk buat bulatan. Kemudian Nabi tegur mereka. Nabi kata, apakah yang menyebabkan kamu duduk di sini? Apakah yang mendudukkan kamu di sini? Lalu mereka kata, ya Allah, ya Rasulullah, kami berzikir dengan Allah Ta'ala, memujinya di atas petunjuk yang diberi pada kami, dan juga di atas kurniaannya ke atas kami, ini dengan Islam. Lalu Nabi SAW kata, demi Allah, tidak kamu duduk kerana itu yang mendudukkan kamu di sini. Dan dia kata, demi Allah, tak mendudukkan kami menaikkan itu saja. Itu sajalah mendudukkan kami di sini. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku bukan suruh kamu bersumpah kerana aku tak percaya kamu, tapi kerana Jibril AS tadi datang dan beritahu padaku bahawa Allah Ta'ala sedang berbangga di hadapan para malaikat dengan kamu. Jadi, dan kita tahu bahawa perbuatan mereka duduk tadi bukannya zikir. Sebab kalau dah nampak zikir bunyi-bunyi macam tu, tak ada Nabi tanya. He doesn't have to ask, kan? Nabi tak boleh tanya-tanya. Pasal kalau dah goyang-goyang gitu, tahulah dia buat apa. Tapi dia kata, kamu duduk sini buat apa? Ini kan diorang duduk diam je. Macam kita kata, kita kenang nikmat Allah Ta'ala, fikir tentang qadar Allah Ta'ala, belajar untuk bersyukur, belajar untuk belajar untuk berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas kurniaan dia. Jadi benda tu lah dipanggil zikrullah. Bukannya zikir yang gitu macam tu, yang kerana benda ni tak kena dengan pengertian. Sebab Nabi takkan soal kalau benda tu jelas, kan? Dia ada nari kat sebelah sini, dia orang goyang-goyang, kan? Gitu. Nabi nampak, zikir rupanya, kan? Tapi masalahnya Nabi tak nampak macam tu. Bila Nabi tak nampak macam tu, itu bukan zikir yang dimasukkan dalam agama. Baik. Jadi maksud dia bila mereka berzikir dengan banyak, maka Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala kata, dia akan selawat ke atas kamu dan para malaikat dia untuk keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan dia kata kegelapan banyak, cahaya itu hanya satu. Minas zulumat, dan daripada kegelapan itu adalah kegelapan kejahilan dan kesesatan kepada cahaya hidayah dan keyakinan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lepas tu, wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman itu amat-amat penyayang. Amat-amat penyayang, iaitu di dunia dan di hari akhirat. Adapun di dunia, penyayangnya Allah Ta'ala itu dizahirkan dengan, kerana sungguhnya dia memberi hidayah kepada mereka. Dia memberi hidayah mereka, dia hidayahkan mereka kepada kebenaran yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Kalau semua orang tak tahu, tapi umat Islam dia dihidayahkan. Orang yang mengingati Allah Ta'ala dihidayahkan kepadanya. Dan dia lihatkan kepada mereka jalan yang tersesat daripadanya dan menyimpang daripadanya sesiapa selain daripada mereka, daripada pendakwa-pendakwa kekufuran atau bid'ah atau kebatilan. Orang tak nampak jalan, tak nampak cara terdekat untuk ibadat, tak nampak cara terdekat untuk ingat Allah Ta'ala, cara paling mudah, kan? Kalau kita sekarang ingat Allah Ta'ala pun kena bayar, kan? 30,000 panggil, dan selawat pun bayar. Tu kerana kurang ingat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sesatkan jalan. Tak nampak kita yang mudah, yang nak bangun Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tu mudah, tak pernah ada bayaran.
Tak pernah ada pengorbanan duit macam tu. Kalau duit korbankan, bayar pada, bagi pada orang miskin, bagi pada orang susah. Dan untuk kita bayar pada ustaz doa, tak ada dalam agama. Something like that tak pernah wujud. Tapi masyarakat kita suka seronok kan. Doa untuk Malaysia lah, doa untuk mana. Dan lagi doa, lagi turun duit. Masalah juga. Saya tak tahu lah. Setahu saya setakat dia buat program pelik-pelik ni tu, semuanya makin teruk, menyusahkan kita. Okey, kita tak tahulah. Mungkin ada orang kata itu istidraj ke, Allah Ta'ala sahaja nak uji kita ke. Bila kita betul-betul percaya, bola kita semua akan selamat. Tak kerja lain. Ini kena faham betul-betul. Pasal banyak orang sesat. Pasal kita kata semua orang nak akan jalan ke kebenaran. Semua orang yang ada orang sampai duduk dalam gua dekat Gunung Jerai sampai sekarang ada orang duduk bertapa. Ini kisah benar. Siapa pergi sana ada. Banyak ke Ustaz? Tak tahulah banyak ke tidak. Lepas Pak Mentua saya kata memang ada. Memang ada orang. Ada komuniti tak tahulah berapa orang. Tapi dia duduk situ cari kebenaran. Duduk dalam hutan, yang tak kahwin cari kebenaran, yang berkelana berjalan jauh cari kebenaran, yang tak nak mandi cari kebenaran. Ada? Tak nak mandi? Bukan sejuk. Dia bukan rasa sejuk. Dia kata nak zuhud, nak jadi apa, nak jadi hina dekat dunia ni. When you are so hina, Allah Ta'ala akan pandang kamu, dia kata. Sometimes like that. Itu yang kata pelik. Nabi tak pernah tak busuk. Dia orang ni busuk. Kemudian dia kata dekat dengan Tuhan. Busuk dan dekat dengan Tuhan. Pelik tu. Ha? Malaikat mencabut. Jadi dia kata Allah Ta'ala suka pula orang busuk. Pelik tu. Orang pun lari. Orang lari, dia kata orang tak kenal kebenaran. Kalau orang tu kasyaf, nampaklah dia wali. Yang gila tu. Tak, ini masalah. Pasal benda ni berlaku betul. Depan mata saya tengok. Ada sekali macam dekat Sudan kan. Yaman pun ada panggil Darwish. Darwish ni kalau dekat belah India kan guru nanak tu kan. Yang tangan dia angkat sebelah tu kan, yang itu Muslim tu. Orang tu Islam. Yang disembah oleh orang Hindu tu orang Islam. Dia kan dewa dia sebagainya kan. Guru nanak gambar dia letakkan dia macam ni dekat tangan sebelah kan. Lepas tu kaki dia macam silang gitu kan macam tu. Lepas tu kepala dia ada kain ikat. Itu Muslim tu. Di India dikenali sebagai fakir. Golongan yang kata tak nak dunia, tak nak kahwin, tak nak apa, duduk diam, tak makan pun sikit dan sebagainya. Macam itulah dunia tu. Itu dia kejar Tuhan lah tu. Mencari Tuhan sama macam tu sekali. Ya, macam orang apa, macam Buddha kan. Dia Misami tu. Tak boleh makan, bekerja, tak boleh kerja. Walaupun badan kuat kan, tikam tombak tak lut. Dia tak boleh bekerja. Makan mesti minta sedekah. Duduk tempurung. Sebab kalau dia kata makan, dia macam tau. Dia pasal kata nak hilangkan possession. Dekat dunia ada possession. Maksud dia jangan ada kita rasa kita yang punya. Makan, hinakan diri dengan minta makan pada orang. Tanpa orang bagi makan, jangan makan. Macam tu sekali. Jangan cari kerja. Sedar sekali ya, kita itu matlamat dia kenapa? Untuk sampai pada Tuhan lah tu. Yang macam saya kata yang Darwish ni kata kat Sudan, saya jumpa dekat Yaman saya jumpa. Dia pakai baju ini jubah hijau kan, bertengah-tengah. Duduk sebelah bau kambing. Serius. Saya macam tak mandi. Serius tak mandi. Yang mana tak mandi. Dan Hindu pun ada. Hindu yang apa, yogi kan, orang yang apa mengamalkan yoga tu kan, yang apa yang sampai rambut tu macam bertanah. Setahun sekali dia akan mandi. Saya ada tengok video tu, saya ada. Video tu saya ada tapi saya tak boleh tayang pasal dia ada bugil. Jantan dia bugil, perempuan tak ada. Jantan je. Dia bugil telanjang masuk dalam sungai, lepas tu orang ramai tunggu air dia orang minum. Dia orang mandi tu, dia orang minum lepas tu. Ada video dia. Sini cerita kisah benar. Perhimpunan terbesar di India dekat sungai apa pilgrimage yang terbesar. Ya. Dia buat bertahun sekali. Seriously. Ini kan kisah buat lawak ni. Tapi kalau kita persoalkan balik, kenapa mereka devote diri mereka macam tu? Nak kejar Tuhan. Nak kejar cinta Tuhan. Tapi jalan kesesatan macam jalan habis. Habis semua sekali manusia dengan kesesatan dia habis. Untuk mencapai dekat diri pada Tuhan tadi, semuanya buat benda pelik-pelik. Tapi alhamdulillah umat Islam Allah Ta'ala hidayahkan. Itu dia hidayah kita jadi nak dekat diri pada Tuhan. Tak payah tak kahwin, tak payah tak makan, tak payah tak pakai baju, tak payah tak mandi. Mana ada? Kan? Lepas tu kena puasa setiap hari tak buka-buka. Mana ada? Semayang jangan tidur. Mana ada? Tak ada macam semayang tak tidur langsung, bagus tu. Mana ada bagusnya? Bila Nabi nafikan kebagusan benda berkenaan, tak bagus langsung. Tapi mesti orang kata, apa salahnya kalau baik? Dan Islam tak ada kalau baik apa salahnya. Baik itu apa yang Nabi tunjukkan. Tu Nabi SAW bila jumpa dengan para sahabat yang buat benda puasa yang banyak-banyak kan. Macam kita Sunan Abu Daud itu. Yang apa Abdullah bin Harith Al-Bahili. Abdullah bin Harith Al-Bahili. Yang mana dia puasa sepanjang tahun.
Yang ketika tu awal jumpa Rasulullah SAW. Jumpa tahun ni, tahun depan berjumpa balik. Start dia hari jumpa tu sampai jumpa tahun depan, dia tak makan kecuali malam je. Puasa tiap-tiap hari. Makan malam saja. Mungkin tak makan langsung, makan malam je. Tapi dia puasa. Sampai jumpa Rasulullah SAW lepas tahun, tengok kurus. Bila Nabi dia tunjuk badan depan Nabi SAW, Nabi tak kenal dia. Lepas tu dia kata, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni, kau tak kenal aku ke?" Dia kata, "Man anta, kau siapa?" Kita kalau orang, "Siapa awak?" "Ustaz tak kenal saya ke?" "Ha? Siapa?" Minta maaf, kau tak kenal, minta maaf. Kan? Okey. Kan? "Ama ta'rifuni," dia kata, "Kau tak kenal aku kan?" Dia kata, "Kau siapa?" Dia kata, "Anal Bahili, aku Al-Bahili." Orang kabilah Bahili yang datang tahun lepas. Nabi kata, "Fama ghayyarak, apa yang ubah engkau? Apa yang mengubah rupa engkau? Wa qad kunta hasul hay'ah, engkau itu rupa elok." Maksud dia berisi elok, kurus tak elok. Lepas elok kan, berisi elok, kurus tak elok. Okey, maksud dia itu selingan Nabi. Okey, ya, jadi Nabi kata dia, "Apa mengubah engkau?" Dia kata, "Rasulullah, ma akaltu illa bilailin." Aku tak makan malam saja. "Mundu an faraqtuka," sebenarnya aku pisah kau tahun lepas. Malakah waktu malam? Makan tak makan? Makan tu malam saja. Memang kita kata appetite kita, bila kita sering berlapar, perut kita akan kecut. Kita tak isi banyak. Macam lepas Ramadan kan, bila kita start puasa kan, dah lama tu kan kita tak ada rasa letih pun. Dan kita makan masuk Syawal, nak start makan banyak balik pun lambat. Kan, cuma first Syawal tu dah sumbat dah. Kan ketupat 5 biji, 6 biji kembang balik. Good. Asal dia kencut dah perut tu, tak boleh makan banyak sebenarnya. Tapi rupa orang ni makan lagi makan betul-betul. Memanglah hari raya tu hari makan dan minum dan mengingati Allah Ta'ala. Hari makan, minum dan mengingati Allah Ta'ala tu hari raya. Hari makan, hari minum, hari mengingati Allah Ta'ala. So makan, minum, tak ada hal. Dia berlantak-lantak gila tapi tak ingat dunia tu salah. Okay, jadi dia makan, tapi makan dia hanya waktu malam saja sampai kan badan dia berubah. So Nabi kata Nabi kata apa kan? Dia kata, "Aku tak makan kecuali malam saja, kecuali sejak aku jumpa kau tahun lepas." Nabi kata, "Lima azabta nafsak." Kenapa engkau azab diri kau? Kenapa engkau azab diri kau? Nabi kata, "Sum syahrus sabri." Puasalah bulan Sabar atau bulan Ramadan. Wa yaum, dan sehari je. Min kulli syahr, pada setiap bulan yang lain. Apa Nabi bagi apa? Sikit gila Nabi bagi. Dia pun kata, "Ya Rasulullah, zidni, tambahlah, fa inna bi quwwah, aku ada kekuatan." Fayaumain, itu 2 hari. Mana sebulan Ramadan, kemudian 2 hari bulan. Lepas tu dia kata, "Ya Rasulullah, zidni, tambah lagi, aku mampu." Nabi kata, "Fasalasah, 3 hari." Punya sikit Nabi bagi. Kita dia macam, kena puasa banyak. Tak. Sebab agama tak datang dengan jalan yang kita kata ikut. Kalau ikut akal, makin banyak makin bagus. Tapi bila para sahabat nak buat lagi banyak, Nabi sekat. Walaupun Nabi kata puasa Daud tu yang terbaik kan, tapi ketika tawaran Nabi kepada para sahabat, Nabi kata puasalah 3 hari dan sebulan. Itu sama seperti puasa setahun. Sebab satu kebaikan dibalas 10. 30 hari 30. Kan? 3 hari 30. Mana 30 hari 300. Dan campur 6 hari, kan nampak tak? Jadi macam puasa sepanjang tahun lah. Kalau every month orang tu puasa 3 hari, maksudnya dia puasa sepanjang tahun. Nabi kata macam tu. Maksudnya mudahnya syariat itu. Ini jalan keselamatan, bukan jalan rekaan, jalan keselamatan yang Nabi letakkan. Ikut akal kita rasa ada lagi bagus, lagi baik. Tapi Nabi bagi tu dah habis baik dah. Habis baik dah. Tak ada kan Nabi beri kepada kita benda yang menyusahkan kita. Walaupun kata kalau orang tu voluntarily, kalau kita volunteer untuk satu benda pun, tengok Nabi SAW. Itu cara sebenar. Sebab kenapa kita banyak orang mengejar kebaikan, mengejar jalan syurga, tapi tak ramai yang sampai. Kerana apa? Kerana tak jumpa jalan, kurang mengingati Allah Ta'ala, tak beramal. Nanti kita faham apa maksud mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Pasal dikira mengingati Allah Ta'ala dengan banyak tadi ada si ciri dia yang disebut dalam kata-kata yang berikut. Okey. Kemudian dia kata apa? Adapun rahmat Allah Ta'ala di hari akhirat terhadap mereka pada hari akhirat. Pasal Allah kan wa kana bil mu'minin rahimah, dan dia terhadap orang beriman ni amat penyayang. Adapun rahmatnya dengan terhadap mereka pada hari akhirat, maka dia akan mengamankan mereka daripada apa? Kejutan yang besar. Kejutan hari yang besar itu ada hari kiamat. Dia akan jaga mereka daripada kejutan itu. Dan dia akan perintahkan para malaikat untuk menemui mereka. Dan para malaikat akan datang pada orang-orang beriman, memberikan berita gembira. Start daripada mati lagi. Malaikat yang datang mencabut nyawa, dia pergi apa? Dia ajak dia bawa keluar. Yang dipanggil dengan baik, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan kau. Semua datang dengan baik, lembut. Malaikat yang menyambut dia, roh dia, malaikat rahmat.
Sampai dalam kubur pun dikatakan paling baik. Semua tu adalah apa? Menghilangkan fazak. Kalau kita sampai nyawa kita kat sini, tiba-tiba datang malaikat datang memberi berita gembira kepada kita. Nampak kita tempat kita di syurga. Kita senyum ke takut? Senyumlah. Happy lah kita pasal hilanglah ketakutan. Pasal kita nampak tempat kembali kita yang elok. So para malaikat bila jumpa kita dengan muka yang manis, baguslah, tidurlah. Malaikat dan kubur pun nanti nak ni tanya soal, lepas tanya soal tak kita dapat, dia tahu kita jawab kita benar, dan dia kata tidurlah, nam salihan. Tidurlah dengan baik. Itu kata-kata para malaikat yang menyoal dalam kubur nanti. Lepas soal, tak ada soal setiap hari. Pagi soal tentang soal tak ada sekali je. Kan? Ni soal pula, itu maksud belajar apa? Berkenaan hadis tersebut tak nak belajar. Lain sekali dia bayang kita tiap hari kena tanya. Kena tanya tiap hari. Mana dia kena tanya tiap hari? Malaikat tanya sekali je. Lepas tanya tak boleh. Tanya tak jawab, dia ketuk. Itu yang mana tu dihimpitkan kubur. Kat atas dia dibuka lubang ke neraka. Adapun yang mana tu diluaskan untuknya kubur dia, dan kemudian dibuka lubang satu ruang ke syurga. Maka dia nampak tempat dia di syurga. So, nampak tak? Itu yang fazak, kejutan, ketakutan pada yang terbesar. Dia tak rasa. Siapa tak terasa? Dia akan jumpa dengan semuanya. Malaikat jumpa, dia akan berikan apa? Berita gembira pada dia. Dengan kejayaan, dengan syurga, dan keselamatan daripada neraka. Dan itu tiadalah itu melainkan kerana sayangnya dia kepada mereka, sayangnya Allah kepada mereka, dan kelembutan Allah Ta'ala terhadap mereka. Dan Allah Ta'ala jadikan dan apa? Semua Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka. Amin. Okay? Orang-orang yang Allah Ta'ala selamatkan pada hari berkenaan daripada kejutan yang besar. Orang semua ketakutan, dan mereka diberikan apa? Keselamatan. Memang semua para anbiya takut, saya faham. Semua para anbiya bimbang. Tapi bila para malaikat datang, berikan berita gembira, selamat, salam. Itu benda kita kata apa? Benda yang menjadi ketenangan pada orang berkenaan. Itu yang Allah nyatakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu benda yang penting. Tak ada ketakutan ke atas mereka. Allah takkan takutkan mereka. Mereka akan tenang. Mereka tahu mereka akan selamat. Dan berfirman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, menjelaskan kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan banyak, dan wanita-wanita yang berzikir dengan banyak juga, kan? Dan meninggikan kedudukan mereka, dan mengangkat sebutan tentang mereka ini, dan menjelaskan kebesaran ganjaran dan pahala mereka. Allah sebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafidhina furujahum wal hafidhat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya orang-orang Muslim, orang-orang yang Islam, lelaki, yang Islam perempuan, orang-orang Islam, orang beriman lelaki dan orang beriman wanita, orang-orang yang qanitin, yang tunduk, yang patuh, wal qanitat, dan juga wanita-wanita yang patuh di kalangan manusia, wasadiqin, yang benar. Benar. Sebenar ni ialah macam rightness, mana bercakap benar, perbuatan benar. Kami ada hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, alaikum bisidqi, dia kata, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal abda la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallah siddiqan. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku benar dan kata-kata dan perbuatan. Fa inna sidqa, kerana benar itu, yahdi ilal bir, benar itu akan bawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu, yahdi ilal jannah, bawa kepada syurga. Wa innal abda, dan seorang hamba itu, la yasduqu, pasti akan berlaku benar. Wa yataharra sidqa, dan bersungguh-sungguh berusaha untuk benar. Hatta, sehinggalah yuktabu indallah, tertulis dia di sisi Allah Ta'ala siddiq, seorang yang benar. Mana dia berlaku benar, maka Allah akan tulis dia sebagai seorang yang benar. Dekat sini dia kata orang yang benar, lelaki dan wanita. Was-sabirina was-sabirat, lelaki-lelaki yang bersabar dan wanita yang bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, lelaki-lelaki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk. Maksud dia khusyuk ni dua gini, tunduk pun dia.
tunduk wal mutasaddiqin dan mutasaddiqat, dan wanita lelaki-lelaki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, was-saimin was-saimat, wanita lelaki-lelaki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, maksudnya nafsu mereka hanya halalkan kepada tempat yang halal saja. Wal hafizat, dan wanita juga yang sama yang buat macam tu. Wadzakirin Allah katsira, dan lelaki-lelaki yang mengingati Allah Taala dengan banyak. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir juga mengingati Allah Taala dengan banyak. A'addallahu lahum, Allah Taala sediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran ka'azima, Allah Taala sediakan untuk mereka keampunan dan juga ganjaran yang besar. Iaitu daripada ayat ini Ahzab 35 dia siapkan, Allah Taala persiapkan untuk dosa-dosa mereka itu pelepasan dan keampunan. Mana dosa yang mereka buat, Allah Taala kata a'addallah, Allah Taala siapkan, dia orang tak buat dosa lagi, dia keampunan dah disediakan untuk mereka. Kalau mereka berdosa, keampunan dah ada. Ini kata Allah Taala bersedia untuk mengampunkan mereka bila masa saja mereka buat sebarang kesalahan. Mana disediakan, mana untuk dosa mereka kepelepasan dan juga keampunan. Dan untuk amalan mereka yang soleh, apa Allah Taala sediakan apa? Ganjaran yang besar. Mana benda dia tak buat lagi pun, tapi dah ada ganjaran besar bagi mereka. Dan kedudukan yang tinggi dalam syurga. Di antara dan di antara syurga tinggi syurga daripada apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak ada mata yang pernah melihatnya. Dan tidak ada telinga mendengar sebarang nikmat berkenaan. Dan tidak pernah terlintas di atas hati seorang insan apakah nikmat berkenaan. Kita tahu kecantikan contoh syurga. Disebut berkenaan pohon-pohon dia, disebut tentang batu dia, tentang pasir dia, tanah dia. Tapi kita tak dapat kita cuma tahu kalimah. Tapi realiti kita tak tahu. Macam mana kita boleh kata makan tak lapar-lapar, dan makan sentiasa sedap. Makan hari ni makan, besok lagi sedap. Makan besok lagi sedap. Mana pernah makan macam tu? Contoh makan durian, lepas tu besok makan kurang sedap lah. Hari ni sedap, besok makan kurang sedap, besok lagi makan lagi kurang sedap. Lain sekali jemu. Sampai ada peringkat orang bau pun tak mau. Serius. Macam nasi Arab lah Malaysia. Kan mula tahun dulu masuk nasi Arab. Lupa semua orang nasi Arab. Semua dah nasi Arab. Tapi lain sekali sekarang pasal tak macam so apa? Itu boleh tak kita bayang satu benda yang sentiasa tak ada kat dunia ni. Buah-buahan syurga macam tu. Macam mana bayangkan buah syurga makan? Kita tahu perkataan tamar, kita faham. Kan anggur kita faham. Tapi tamar dan anggur yang makan tak pernah puas. Yang kita makan sentiasa sedap. Dan makan kita kenyang, tak akan lapar sampai bila-bila. Mana ada dalam idea kita macam tu? So apa? Bila kita bayangkan perkara ni, syurga macam dia kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada daripada syurga tu di dunia ini kecuali nama. There's nothing from syurga tu di dunia kecuali nama. You know, a tree is a tree. Pokok itu pokok. Tapi pokok tu macam mana? Tak tahu. Macam tanah kan. Tanah syurga nanti dikatakan dalam hadis Nabi SAW bahawa dia daripada apa? Daripada kasturi. Kan kasturi. Bayangkan kasturi. Kita macam sungai dia madu. Kita tahu madu lebah keluar dari ponggong dia. Lebah hisap 1000 bunga punya nektar, setitik madu. Kan berpekor lebah yang duk keluarkan madu untuk mengalir jadi sungai. Kalau lembu kita susukan, kita perah, ini mengalir, simpan sebaldi, kita faham. Kalau orang protes, saya ingat dengan ada petani protes kerana harga susu tak dapat dikawal. Diorang tabur susu tu kat dalam parit, curah kan, tak senonoh kan. Okay, bagi orang free tak apa. Tapi masa dia curahkan, kita nampak. Tapi situ je berhenti dia. Baik kat sungai tak berhenti. Mana ada susunya tu? Pasal nama kita faham, tapi realiti tidak sama. Nama kita faham, realiti tidak sama. Pasal mutiara dekat dunia ni, macam katakan pasir-pasir, batu-batu kecil dekat daripada syurga nanti ada mutiara. Mutiara kat dunia ni jadi dalam apa? Dan kepah atau tiram. Berpekor tiram nak buat jadikan satu syurga tu. Dan syurga bukan kecil. Luas langit dan bumi, keluasan dia. Jadi macam mana kita nak bayangkan? Tak bayang. Jadi memang dia kata benda-benda tadi yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah terlintas oleh manusia. Itu ganjaran terbesar yang Allah beri pada orang manusia. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengasihi Allah Ta'ala dengan banyak, dan lelaki-lelaki yang beriman yang mengasihi Allah Ta'ala dengan banyak, dan wanita yang mengasihi Allah Ta'ala, mereka adalah al-mufarridun, as-sabiqun ilal khairat, orang-orang yang bersendirian, menterasing maksud dia, yang mendahului dan kepada kebaikan.
yang mendapatkan yang mendapat habuan dengan darjat yang tertinggi dan juga kedudukan yang teratas. Mereka Imam Muslim dan sahih beliau daripada Abu Hurairah anhu, beliau berkata, kan Rasulullah SAW yasiru fi tariqi Makkah. Nabi dahulu berjalan pada laluan Makkah, laluan pergi ke Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Lalu baginda SAW melintas pada sebuah bukit yang dinamakan Jumdan. Lalu Nabi pun bergerak dengan para sahabat dan faqala, baginda pun bersabda, siru, Nabi kata berjalanlah, gerak. Nabi kata, bergeraklah kalian semua. Hadza Jumdan. Ini dia, ini guna Jumdan ni. Mana dah tak lama sampai. Sabaqal mufarridun, akan mendahulilah orang-orang yang apa? Mufarridun. Qalu, Nabi, para sahabat kata, wa mal mufarridun? Siapa kau mufarridun ya Rasulullah? Qala, baginda bersabda, az-zakirun Allah kathiran waz-zakirat. Lelaki-lelaki yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak dan wanita yang mengingati Allah Ta'ala. Okey. Dan telah mentafsirkan Rasulullah SAW al-mufarridun dengan bahawa mereka adalah orang yang mengingati Allah Ta'ala, yang lelaki mengingati Allah Ta'ala dengan banyak dan juga wanita yang berzikir mengingati Allah dengan banyak. Dan asal mufarridun ni macam dikatakan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dan lain-lain, dia kata apa? Orang yang al-mufarridun adalah allazi halaka aqranuhum, orang yang binasa semua sekali dia punya teman-teman. Wa faradu anhum, dan mereka bersendirian daripada orang ramai. Fabaqau, maka mereka fabaku yadhkurunallah, maka kekallah mereka mengingati Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang terasing diselamatkan. Macam dia kata di atas satu kapal, orang dalam ramai tu katakan ada 30 orang, yang selamat 3 orang je. Yang mufarridun itu dia kata mufarridun. Orang yang dia selamat, lain tertinggal, dia selamat. Itu dipanggil mufarridun. Tapi Nabi bayangkan orang mufarridun dalam konteks cepat sampai kepada kebaikan, cepat sampai kepada ganjaran Allah Ta'ala, adalah orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala dan juga lelaki dan wanita yang banyak berzikir mengingati Allah Ta'ala. Itulah orang mufarridun. Yang selamat, orang lain akan binasa dan mereka akan terselamat. Itu gambaran Nabi berikan. Dan pasal ketika itu Nabi kata sabaqal mufarridun, akan mendahuluilah, akan cepatlah al-mufarridun, orang yang mufarridun. Pada sahabat kata mufarridun, orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala, lelaki-lelaki yang banyak berzikir dengan Allah Ta'ala dan juga wanita-wanita yang banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Nabi SAW berikan gambaran. So, jadi terangkan maksud dia, orang yang akan selamat, orang lain akan binasa, anda akan selamat. Tapi bila benda tadi bukan maksud dia tak bercampur dengan orang langsung. Maksud dia tak bercampur orang, saya nak berzikir saja. Salah. Pasal dia ketika perbuatan Nabi SAW sebut ni, ketika mereka tengah bergerak, pasal orang macam kita sebut itu, orang yang paling bagus solat dia adalah orang yang paling ingat Allah Ta'ala. Orang yang paling elok puasa dia paling ingat Allah Ta'ala. Bila para sahabat tanya, siapakah Rasulullah orang yang paling besar pahala dalam jihad fisabilillah? Nabi kata orang yang paling banyak mengingati Allah Ta'ala. Itu dalam jihad tadi dia mengingati Allah Ta'ala. Solat yang paling bagus, orang yang paling besar pahala solat dia adalah orang yang paling banyak ingat Allah Ta'ala. Orang puasa yang paling elok pun paling banyak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua sekali Nabi berikan. Haji pertama dia kata orang paling ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kadar manusia itu di sisi Allah Ta'ala adalah dengan banyak manakah mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam ibadat yang khusus, ingat Allah Ta'ala itu lebih utama sebenarnya. Itulah tempat-tempat kedudukan yang terbesar mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal kita dalam luar masa kita ingat Allah Ta'ala, kita faham luar. Tapi dalam ibadat yang memang untuk mengingati Allah Ta'ala, diasaskan ibadat tadi untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam solat, kan Allah Ta'ala nyatakan, nyatakan dia adalah sebagai zikir. Macam Allah sebut dalam surah Taha, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Macam jadi kita tahu semua ibadat sebenarnya ditegakkan untuk mengingati Allah Ta'ala. Tapi kalau kata dalam ibadat tadi pun tak ingat Allah Ta'ala, masalah lah. Dan bukan maksud dia macam kita tak campur masyarakat, duduk diam. Abang ke mana? Tak datang kenduri. Berzikir ustaz. Duduk rumah berzikir. Kenapa tak datang ke masjid? Berzikir. Dia selamatkan diri dia. Tak mana boleh macam tu. Pasal kita tahu the idea of apa Nabi lafazkan kita faham. Tapi praktikal dia tengok sahabat Nabi. So, mereka tidak tinggalkan bercampur dengan masyarakat, tak tinggalkan masalah pentadbiran negara, tak tinggalkan kena masalah masalah dakwah dan jihad, hanya kerana mereka nak berzikir mengingati Allah Ta'ala. Mereka buat benda itu serentak dengan amalan-amalan yang lain. Cuma berzikir tadi macam kita sebut, ringan, mudah, tanpa bayaran. Sering orang lupa, sering orang terlupa. Dia boleh isikan waktu dengan macam-macam benda lain, lupa untuk ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud sebenar. Ini sebab kenapa hatta subhanallah tadi bukan mulut sebut, kena sekali hati. Boleh jadi ke kita
buat apa-apa aktiviti, sambil buat aktiviti itu kita sedar. Ya, itu maksud sebenar. Yes. Itu maksud sebenar. Itu sebenarnya. Hatta macam kita terangkan itu bila orang tu lepas sembahyang kan. Bila kata berzikir mengatakan Allah Taala, dia kata macam subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah mulut sebut subhanallah, kepala dia bila nak habis lambat lagi aku nak balik ni dah ni cerita drama tak siap lagi kan, tengok cerita Korea ke kan, tengok subhanallah, dia nak balik cepat. Kan kalau dia kata contoh kan macam Pak Imam lama dia pula ada lagu pula kan. Kan semua Pak Imam subhanallah alhamdulillah dia pula lambatlah pula kan. Kan tak boleh itu pasal dalam berzikir mengatakan Allah kita terang itu. Bila sebut subhanallah, anda kena bayangkan, lihat pada diri anda. Apa benda subhanallah? Banyak benda anda pakai yang menakjubkan. Macam anda nafas daripada hidung masuk ke paru-paru, yang perlukan oksigen anda bukan anda sahaja, setiap sel badan anda. Nak sampaikan oksigen tu dari sini ke sini, bukan anda yang aturkan. Kalau anda atur sendiri mampus tak sampai. Mati. Kenapa mati? Tak sampai oksigen. Lupa kita ada billion sel, anda ada billion sel. Kalau anda disuruh jaga semua sekali, sampai kiamat tak boleh jaga. So subhanallah. Kata subhanallah, bayangkan. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa bayang subhanallah? Pasal tu bila kita subhanallah tadi, bayangkan dekat diri kita, tengok apa kita dapat. Subhanallah. Kan matahari terbit kita tak jaga. Kan kalau udara kan kata lautan tu masinnya lautan tu. Laut masin kan. Kalau laut tu tawar kan. Lama dah bau busuk. Macam benda masuk dalam tu. Tapi dia kan kat masin, maka tak ada bakteria yang membiak dengan mudah. Maka apa jadi? Subhanallah lah. Subhanallah kan. Kalau kita sendiri nak buat, nak jaga. Dan air condition paling besar dekat dunia ni ada apa? Angin. Kita kan macam angin kan, macam kan kita bayu laut, bayu darat kan. Benda tadi adalah untuk condition kan apa? Suhu. Laut, suhu bumi ni sentiasa ada angin bertiup dan sebagainya. Kalau tak bergerak, angin tak bergerak, apa jadi? Matilah kita. Tu subhanallah. Tu subhanallah tadi banyak sangat boleh bilang pada diri kita, banyak benda kita ada. Tapi jangan kita subhanallah, 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 subhanallah kan. Faham tak? Itu bukan zikir. Zikir tadi sebutan mulut dan hati. Sebutan betul dan akal dan fikiran. Ya, tapi pasal orang kita ingat sebut saja, salah. Saya sebut tadi dalam bahasa Arab betul ada kata sebutan subhanallah. Tapi sebutan tadi bermaksud apa? Maha suci engkau ya Allah, 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 maha suci engkau ya Allah. Maha suci Allah. Mana daripada segala apa yang dia disekutukan. Ada orang sekutukan Allah Ta'ala, sebut Tuhan lain. Allah tak mentadbir dengan bersendirian. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Banyak alhamdulillah kita ada. Kan? Air mata kita. Air mata. Tak ada air mata. Kan? Kita tu walaupun tak menangis kerap. Okey, air mata yang kita ada, basahnya mata kita ni menyebabkan tidaklah melekat kelopak mata kita dengan kornea, dengan kita punya kornea mata kita. Terkadang kata kalau tak ada air yang tak ada, lama tutup mata melekat. Koyak tak ada. Ni kisah benar. Mana orang yang suka main game Candy Crush ke apa kan, duk buka nyala mata kan. Dia tak nak, takut hilang, takut apa? Candy Crush tu tak kenal. Ya ke? Yalah, aku anggap iyalah. Kan dia kena tengok tu kan, macam dia buka mata lama sangat. Duduk dalam aircon, kering. Benda tu last sekali ada orang tu dia punya cornea erosion. Kornea dia dah makin nipis, ditarik. Saya dia tutup, tarik. Dia dah kering baru tutup, tarik balik, koyak ah. Sampai ke doktor, doktor kat Bukit Jelutong kata memang ada orang tu dia tutup pagi, besok pagi tak dia buka. So doktor kena buat operation. Tu air mata anda pun tak pernah anda buat subhanallah, apa alhamdulillah. Banyak alhamdulillah daripada diri kita. Ingus alhamdulillah. Bulu hidung pun ada alhamdulillah. So alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Mana boleh tu? Tak, kita kena faham kenapa ini alhamdulillah tadi. Banyak sangat nikmat Allah kita pakai. Allahu akbar, Allah Maha besar. Kita ada harta, Allah lagi besar. Kita ada anak, ada isteri, Allah lagi besar. Kita ada barang-barang, jam tangan, Allah lagi besar. Kenderaan kita, Allah lagi besar. Dan kesibukan kita harian ni, Allah lagi besar. Kan runsing kita duit jatuh, Allah lagi besar. Allah lagi besar. Allah Maha besar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Lagi besar, Maha besar. Nak bimbangkanlah duit tu jatuh, bimbang lagi patut bimbang. Allah Ta'ala akan lain kita ke tidak? Faham tak? Yelah, betul lah kita yang tak senonoh bila ada orang tak reti-reti apa lah pasal kes duit dan sebagainya. Benda tadi kan pentadbiran negara. Kalau dia tipu dan sebagainya pemimpin, dia
Tanggunglah. Tapi masalahnya kita memang runsing. Setiap orang runsing. Tapi runsing tu tak boleh lebih runsing berbanding kita apa? Kedudukan kita depan Allah Ta'ala nanti macam mana? Kita boleh runsing takut nanti besok tak boleh beli susu anak. Tapi kita kena runsing lagi besar, akhirat nanti Allah Ta'ala tanya aku kena jawab apa? Itu Allahu Akbar. Itu dilafazkan Allahu Akbar. Maka every time movement kita solat, Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Allah lebih besar dari segala-galanya. Itu Allahu Akbar. Sebab kenapa bila kita kata macam lafaz tadi, lafaz zikir tadi bukan di sini je. Dia kena ada sekali kesedaran. Kerana kata kosong buat apa? Kan? Pasal kalau ikutkan macam tu lah sebutan dia, macam disebut oleh Ali bin Abi Talib bila ditanya pada dia tentang golongan Khawarij. Mana dia kata munafik ke golongan ni? Waktu Ali kata apa? Orang munafik tak banyak zikir mengenai Allah Ta'ala. Maksudnya orang Khawarij apa? Ingat Allah Ta'ala tapi tak faham. Dia tak faham. Dia banyak berzikir, hafal Quran tapi tak faham. Itu ada beza dia. Sebab itu bila orang tu kata berzikir, tadi kita sebut berzikir mengingati Allah Ta'ala. Lepas tadi kita ingat zikir tadi zakara bukan hanya sebut. Zakara maksud dia ingat. Zakara maksud dia kenang. Sebab kenapa kita Allah Ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Macam Allah sebut berkenaan dengan apa? Bani Israel. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hei Bani Israel, uzkuru. Apa? Sebutlah. Kenanglah. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nikmat aku yang aku kurnia ke atas kamu. Kenanglah. Kalau dia suruh macam, hei Bani Israel, sebutlah. Nombor sebut belah lautan, pukul batu keluar air, payung dengan, bukan surah itu. Kenanglah. Ingatlah balik. Ingatlah semula. Itu maksud dia. Sebab kenapa lebih kena pengertian zikir itu kepada ingat, bukan zikir kepada apa? Sebut. Sebut tadi mungkin tak ingat, tapi ingat confirm ingat. Faham? Okey. Jep. Macam kita baca Quran, mesti kita tak faham semua. Tapi cara kita mengingatinya, itu ada beza. Adalah rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Bila sebut tentang Quran ni, satu benda, pahala dia tak faham pun dapat. tak faham pun dapat. Itu beza dia. Quran ni baca tu ibadat. Even though you don't know the meaning, baca pun dah ibadat. Ada beza kat sini. Tak sama dengan benda lain. Dalam benda lain anda kena tahu makna dia, apa benda anda sebut. Bahkan macam tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Allah tak terima doa daripada hati yang lalai. Contoh orang tu baca doa riwayat daripada Nabi SAW sekalipun, tapi dia tak faham apa Nabi minta. Tak boleh. Dia kena faham. When you asking something from Allah, kena tahu apa kita minta. Tapi bila kita sebut tentang macam ayat Quran, kan Nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf. Nabi kata aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan kita tahu semua ahli tafsir menyatakan alif lam mim Allah saja yang mengetahui maksudnya. Kalau kita kata boleh kita baca Quran tadi tak faham maksud dia pun, anda tak ada pahala di situ. Kerana melaksanakan. Kenapa buat? Sebab Allah perintah aku baca. Uslima ya kami min kitab rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan engkau di Tuhan, kitab Tuhan engkau. Baca, kita baca. Walaupun kita faham, baca. Tapi masalah pemahaman, itu kena belajarlah pula. Itu tajuk yang lain. Tapi segi masalah Quran ni satu-satunya yang kita faham pun kita kena baca juga. Berbeza dengan masalah zikir yang lain. Dalam azkar yang lain, anda kena faham pengertian dia. Barulah betul dengan sebutan, sebut kat mulut tapi tak tahu faham. Tak guna. Doa kan daripada Nabi sekalipun, daripada Quran sekalipun dia ambil, tak faham pengertian dia. Macam orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah, hati dia tak ingat. Macam apa guna dia? Saya kena tahu, ya Allah, kami pohon pada engkau. Kami pohon pada engkau kebaikan dunia, kebaikan dari akhirat, dan lindungi kami daripada azab neraka. Maksud dia minta kepada Allah Taala, dia tahu dia minta apa. Sebab itu beza di antara Al-Quran dengan yang lain. Al-Quran ni sendirinya dia adalah membacanya adalah ibadat. Walaupun tak faham, tetap ibadat. Hatta nak katakan berfaedahnya kebacaan Al-Quran ini, Nabi kata, misal orang yang membaca Quran, kan, mukmin yang baca Quran, Nabi kata seperti apa? Seperti utrujah, batu buah yang rupanya macam limau bali. Macam limau bali tapi dia dalam dia macam bilah susu. Bau dia wangi, rasa dia sedap. Misal orang beriman yang tak baca Quran, seperti tamar, bau tak ada, rasa sedap, manis. Lepas tu misal munafik ini masalah dia. Munafik yang baca Quran, Nabi kata apa? Seperti tip minyak wangi. Ada kata buah saya tak pernah tengok buah dia.
Kalau sebut tib kita faham. Maksud dia apa? Seperti ada kata raihanah, ada kata raihanah, ada kata wangi-wangian. Yang rasa dia pahit, bau dia wangi. Munafik. Dan misal munafik tak baca Quran adalah seperti Hanzal. Hanzal ni satu buah yang dia pahit, rasa dia pahit, bau tak ada. Nampak tak dalam konteks itu, hatta yang munafik baca Quran pun ada faedah. Wangi, kan? Dia ada macam-macam, misal dia wangi tu. Yang mukmin tak baca Quran, rasa sedap, dalam dia sedap tapi tak ada bau. Itu beza dia. So maksudkan menunjukkan pada konteks pembacaan Quran pun ada di situ ada kedudukan dia. Itu beza ke Quran itu sendiri. Tapi yang lain daripada Quran, mana zikir-zikir lain, anda kena faham maksud. Anda amal macam-macam apa Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kan kata Allahumma anta rabbi, Allah engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, kau cipta aku. Wa ana abduka, aku hamba engkau. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, aku di atas perjanjian dan janji engkau seudaya upaya aku. Abu laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepada engkau dengan segala nikmat engkau ke atasku. Wa abu bi dhanbi, aku kembali kepada engkau dengan dosaku. Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tiada boleh ampunkan dosa kecuali engkau. Kalau kita baca dengan pengertian, dan kita faham kita tengah apa? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dengan maksud tersebut. Nabi kata kalau dia mati hari itu, mati masuk syurga. Kenapa? Sebab pengertian dia. Macam istighfar, macam astagfirullahalazim lah. Bila Nabi kata aku meminta ampun Allah Taala, bertaubat padanya sehari 70 kali, maksudnya ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampun. Itu maksud yang sebenar. Orang kita sebut astagfirullah pun tak nangis. Ada orang kata, saya baca, saya istighfar banyak ustaz, tapi tak menangis, tak ada mengalir air mata. Dia kata, kenapa? Keras sangat ke hati saya. Pakcik tu, tahu lah umur tua dia agak. Dia kata, saya minta ampun Allah Ta'ala, tapi tak ada rasa apa. Saya katakan dia, Tuan Haji baca pakai bahasa apa? Bahasa Arab lah dia. Saya try bahasa Melayu. Try bahasa. Kalau Tuan Haji pakai bahasa Inggeris, pakai bahasa Inggeris. Oh Allah forgive me. Kalau kita seorang yang cakap Mak Saleh kan, cakap Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Sebut berkali-kali, ngalirlah air mata. Pasal dia kena dengan meaning. Orang kita tak nak, dia tak nak meaning. Yang penting lagu. Kalau lagu sedapnya, ya Latif, ya Latif, kan. Bila buat qiyamul kena panggil apa, orang yang baca sedap. Zikir tak sedap jangan panggil. Oh, tak boleh buat qiyamul sebab apa? Ustaz sibuk. Nantilah minggu depan baru kita buat. Kenapa? Sebab tak ada zikir munajat bang. Dan tak ada feeling. Last sekali orang menangis sebab apa? Sebab rentak. Rentak lain. Tak ada sebab. Dia ada beza. Anda faham meaning, anda lafazkan dan anda tahu maksud dia. Dengan anda duduk dekat orang nangis, kita nangis juga. Lain. Takkan sama. Sebab apabila sebut zikir ni, zikir ni bukan masalah sebutan mulut. Tapi apa? Hati kita sekali. Bahkan itu sebab kenapa dia murah dan mudah. Dan bahkan bersih. Sebab apa bersih? Tak ada riak. Okey, bila masa tak ada riak? Bila kita meaning dalam hati kita, dan ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku silap tadi, ya Allah, dalam hati kita. Tengok depan, ya Allah, orang tengok kan. Sama macam bersedekah. Macam ni lebih bersih. Sedekah orang tengok kita, orang tengok kan kita, apa beza dia? Macam berjihad, orang lama keluar dan senarai, mujahidin yang berperang jalan Allah SWT. Memanglah kan ada sikit timbul dalam hati kita, bangga sikit lah kan. Bapa kita pun, anak saya mujahidin. Anak awak buat apa? Anak awak main guli je kan. Contohnya lah, maksudnya dia tak dia akan timbul dekat situ riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Itu kenapa kita kata zikir ni paling bersih. Sebab tu zaman Nabi tak ada tasbih. Nak tahu zikir kena nak tayang ke orang fahal. Tak payah tayang lah. Counter elektronik pun tak payah. Ingatlah tak dengan banyak. Nak berkira kenapa? Katakan daripada Zuhur sampai Asar, ini aku nak sebut subhanallah aje. Buat subhanallah. Lepas Asar kan nanti sampai Maghrib aku nak astagfirullah aje. Ada itulah. Buatlah. Yang penting tadi kita kata kena diiringi oleh hati kita. Kalau sebutan mulut saja dia adalah kosong. Tanpa sebarang pengertian. Itu tak guna. Zikir ni dia tak ada meaning mulut saja. Tak ada meaning mulut. Dia lebih kepada meaning apa? Ingatan dan juga mengenang dan juga mengingat. Remind yourself for something. Itu je maksud sebenar. Bukan 70 kali tu kan maksud 70 kali. Dalam hadis Nabi SAW kata orang tu jauh daripada syurga 70 tahun. Tenggelam dan neraka 70 tahun. 70 tu kan digunakan untuk masalah angka, untuk menunjukkan jumlah yang banyak sangat.
Kan untuk for something that terlampau jauh sangat disebut dengan jumlah tersebut. Kalau orang apa, orang Terengganu ke juta 8. Saya kata nak juta 9, tak 8 jauh dah dia kata. Benda tu juta 8 dia kata. Ke juta apa? Betul? Siapa Kelantan ni? Kita kawan-kawan saya buat kerja ni. Tak dengar. Okey. Ni budak sekolah ni. Tu Terengganu, kan Terengganu. Kata tak? Juta 8. Dia juta 8. Saya kata saya tak 9. 8 banyak lah. Juta 8 kan. Jadi benda tu masalah nak angka tadi bukan angka jumlah. Angka tu adalah tunjukkan banyaknya. Pasal dalam satu riwayat lain 100. Dia ada riwayat dan berkata 100 kali. Tapi maksud dia dan bukan lafaz itu. Bukan lafaz astaghfirullah tu. Nabi kata inni la astaghfirullah. Sungguhnya aku benar-benar meminta ampun pada Allah. Aku benar-benar minta ampun. Terjemahan dia yang betul. Bukan maksud aku sebut astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah SWT. Dan aku bertaubat kepadanya sehari. Nabi sebut itu. Aku bertaubat kepadanya. Aku minta ampun kepadanya. So maksudnya yang kita patut buat dah minta ampun Allah Ta'ala. Bukannya kita sebut astagfirullah. Sebut astagfirullah saja tak tahu, tak hafal ke? Astagfirullah kan, astagfirullah. Betul kepala dia ni orang. Jadi nak jalan loyat. Tapi orang kata jangan bila orang kat loyat. Yang cerita ingat dia akan duk kelilau macam tu. Salah. Itu adalah salah. Okey, baik. Dan sesiapa yang memerhatikan kepada nas-nas ini dan selainnya daripada nas-nas yang banyak yang datang dalam menjelaskan kebesaran ganjaran orang yang berzikir menyati Allah Ta'ala dengan banyak dan wanita-wanita berzikir Allah Ta'ala dengan banyak, dan juga kelimpahan pahala mereka dan apa yang telah disediakan untuk mereka daripada kenikmatan yang kekal dan pahala yang besar pada hari kiamat. Siapa yang perhatikan semua ni pasti akan tergerak. Pasti akan tergerak jiwanya untuk rindu dan juga tamak, ingin sangat dan bergetar hatinya, cinta dan juga suka untuk menjadi orang-orang berkenaan. Ganjaran tu banyak Allah Ta'ala kata. Bayangkan kita banyak berzikir, Allah Ta'ala selawat kat atas kita, puji depan para malaikat. Seriously. Kan anda, you are no name kat dunia ni. Orang kenal kita time mana? Time kita jabat pangkat kan? Pangkat orang panggil Datuk, Tan Sri dan sebagainya. Hilang pangkat orang tak kenal dah. Sedangkan bayangkan manusia tak kenal hantar, tapi malaikat kenal. Bayangkan bila Allah Ta'ala sebut kita depan para malaikat. Tu malaikat dia kata tu orang tu Allah Ta'ala sebut mereka tentang ni, Allah Ta'ala sebut mereka. Seriously. Kan kita bukan nakkan nama tadi, tapi bayangkan pujian Allah Ta'ala terhadap kita yang amal tak adalah banyak sangat. Sedekah kedekut. Kan? Nak bangun malam malas. Nak berjihad pengecut. Kan? Nak pergi berjihad takut mati, takut sekian, takut bini orang kahwin lain dan sebagainya. Kan? Nak bersedekah kedekut. Duit ada, nanti saya nak beli barang kan. Macam-macam. Dah tak ada dah ruang kat situ. Banyak kalau berzikir. Tapi bila banyak berzikir pula, tiba-tiba apa? Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar. Depan para malaikat akan dikenali kita. Tak pelik ke kita? Mana bila kita bacakan ini, kemudian dia diselamatkan dari kegelapan kepada cahaya, malaikat akan mendoakan keampunan untuk kita. Allah Ta'ala sediakan untuk kita keampunan pada hari kiamat. Allah Ta'ala berikan ganjaran kita buat akan jadi banyak. Dan bahkan banyak dibesarkan ganjaran kita dalam apa-apa benda yang kita buat. Setiap kali kita baca macam ni, pasti hati kita tergerak nak jadi orang tu. Tak nak ke kita menjadi orang yang Allah Ta'ala akan ingat? Tak nak ke kita jadi orang yang malaikat akan kenal? Malaikat kenal kita. Kita macam, tapi apa penting? Penting. Sebab kenalnya malaikat tentang kita membawa kepada apa? Permintaan mereka kepada Allah Ta'ala untuk keampunan kita. Mereka doakan, ya Allah ampunkanlah orang tu. Ya Allah ampunkanlah orang tu. Kita nak benda berkenaan. Tapi kata, kalau kita baca ni, kita akan jadi nakkan benda berkenaan. Itu ahli. Mana untuk menjadi mereka ini, itu ahli pada kedudukan yang tertinggi dan juga ke tempat yang paling teratas. Menduduk jadi macam orang-orang ni. Kita pasti nak jadi macam tu. Kalau kita setiap kali kita baca. Namun begitu, dengan apakah seorang hamba itu mencapai kadar tersebut? Soalan yang besar ini, mana kadar tahap yang tinggi tadi, yang kita banyak berzikir tadi. Macam mana seorang itu capai kedudukan tadi? Adakah dengan buat 1000 kali, 7000 kali, 700 kali? Apakah kadar yang dia akan dapat? Soalan yang besar ini haruslah dia kata setiap orang Islam berdiri atau memerhatikan kepada berhenti, stop. You have to stop at this question. Maksudnya jumpa soalan ini dan mula perhatikan. Dan wajib kita tahu jawapan dia. Jangan kita datang soalan kita ignore. Jangan. So kita dah dengar orang tersebut, Allah Ta'ala kata
wahai orang beriman, berzikirlah kamu dengan Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang untuk awal pagi dan awal malam. Kita dengar, kita tahu perkataan zikir banyak, kita ada wording dalam kepala kita, zikir banyak, tapi macam cara pelaksanaan dia, kita patut persoalkan kepada diri kita macam mana. Dan jangan kita kena tahu jawapan apakah perkara tersebut. Sebab Nabi SAW dengan para sahabat, diorang keluar berjalan, kan, pergi berjihad, pergi menjaga, pergi jaga kebun, pergi sekian. Para sahabat tak tinggalkan dunia hanya kerana berzikir. Tak. Diorang keluar pergi kebun, menjaga dan sebagainya. Yang kaya-kaya, yang pergi perang, yang jadi guru Quran. Tak ada macam duduk diam. Mana nak belajar Quran? Ayah tengah zikir ni. Nanti tunggu 15 minit lagi ayah datang. Mana ada? Para sahabat Nabi, dari segi kehidupan luaran, kita nampak going around. Yang kahwin, tak ada macam, tak kahwin, tak boleh. Dia zikir, dah habis 25,000 baru dia kahwin. Mana ada? Semua orang menjalani hidup biasa. Yang berkahwin, bercerai. Kan? Semua sekali. Yang menangis, yang mati-mati, semua sekali. Tapi maksud dia, macam mana kita mencapai? Pasal kita dah faham ayat Quran sebut, zikir Allah dengan banyak. Berzikirlah kamu menyebut atau mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Soalan sekarang macam mana? Dan wajib untuk seorang Muslim tadi bila dengar benda ni, pasal kita nak jadi orang berkenaan. Tapi cara dia, orang kata masuk tarikat lah. Pasal tarikat wajib kan 700,000, 400,000 zikir-zikir. Banyak tu. Tak sama. So para sahabat Nabi tak masuk tarikat. Untuk menjadi az-zakirin Allah wa zakirat, orang yang berzikir Allah Ta'ala dengan banyak, dengan wadzakirat, dan wanita-wanita yang mengingat Allah dengan banyak. Tak ada wanita-wanita zaman para sahabat atau lelaki zaman para sahabat dahulu dengan sahabat Rasulullah SAW pergi masuk, asingkan diri masuk gua ke untuk berzikir. Tak ada. So how, macam mana mereka praktis ayat ni? Okay. So daripada salafus salih telah datang daripada salafus salih mengenai makna az-zakirin Allah kathiran wadzakirat, lelaki-lelaki yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak dan wanita-wanita yang mengingati Allah Ta'ala. Kita akan sebut sebilangan dekat sini. Di antaranya adalah, ini apa penjelasan dia. Macam mana jadi maksud seorang itu akan menjadi orang yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Apa cara dia? Pertama, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, al-muradu, yang dikehendaki. Yang dikehendaki dengan kalimah tersebut, mana orang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak, wanita mengingati Allah dengan banyak adalah yadhkurun Allah, mereka mengingati Allah Ta'ala, berzikir mengingati Allah Ta'ala, menyebut Allah Ta'ala fi adbaris salawat, pada selepas setiap salat, ghuduwan wa ashiya, awal pagi, awal malam, wa fil madaji'i, pada perbaringan, tengah baring-baring. Bukan macam hari ni nak beli makan apa, tak, dia akan baring-baring Allah, macam tu, ingat Allah. Okey, kullama staiqadha min naumihi, dan setiap kali mana dia bangun tidur, daripada tidur je. Maksud dia, lepas solat, awal pagi, awal malam tu petang lah. Okay? Pada tempat perbaringan, tengah baring-baring, lepak-lepak, rehat-rehat. Setiap kali mana bangun daripada tidur dia, sedar bangun je macam, bukan, alamak, nak pergi pasar. Bukan. Alamak, nak pergi bank. Alamak, hari ni gaji keluar. Alamak, duit habis. Kan. Celik mata je, Allah. Ya. Wa kullama qada aw raha, setiap kali apa? Dia keluar pagi. Going out waktu pagi. Aw raha, atau dia balik min manzilihi, daripada rumah dia. Mana keluar dari rumah dia pagi, ingat Allah. Kan, perjalanan. Balik, ingat Allah. Kan. Zakar Allah Ta'ala, semua sekali keadaan sebut dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas solat, awal pagi, awal malam, perbaringan, setiap kali bangun tidur, setiap kali dia keluar rumah, balik rumah, semua sekali dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dikata az-zakirin Allah kathiran wadzakirat. Ini kita faham sebab kenapa para sahabat tak kat satu kumpulan majlis golek ke, tak ada majlis selawat, tak ada. Sebab apa? Sebab mereka faham bahawa keluar within movement tadi. Mana zikir tadi mengiringi movement anda. Mana ketika kan, mana ketika lepas solat ada movement kita kan, lepas solat. Kemudian ketika bangun pagi, awal pagi. Lepas tu kemudian awal malam, petang. Kemudian ketika dia nak baring. Kemudian dia bangun tidur. Kemudian dia keluar rumah, balik rumah. Maksudnya within the movement, bukannya dalam mengasingkan daripada perbuatan yang lain, hanya ingat. Tak ada, dia tak faham macam tu. That's why bila kita nak faham ayat Quran, jangan faham suka hati.
Allah Ta'ala kita sebut dengan banyak tu. Kan pakai saya tarikat dan asingkan diri letak kat suluk. Tak ada. Islam tak ajar macam tu. Sebab kenapa sahabat Nabi terangkan dengan cara tersebut dan kita faham. Tengok, perhatikan dia terang macam mana. Wa qala Mujahid rahimahullah. Berkata Mujahid rahimahullah, anak murid Ibn Abbas la yakunu minadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Tidaklah menjadi seorang itu dari kalangan orang yang mengingati Allah Ta'ala, lelaki yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak dan wanita yang mengingati Allah Ta'ala, sehinggalah dia mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Mana setiap pergerakan dia, macam ingat kita belajar dalam kelas ni, kita kena ingat Allah Ta'ala. Keluar kang, ingat Allah Ta'ala. Kan nak berbaring tidur, ingat Allah Ta'ala. Tengah berjalan-jalan, ingat Allah Ta'ala. Duduk, ingat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maksud dia dalam movement, bukan dalam gaya. Macam orang kita pula, dia gaya kan. Kena menari kan, zikir dengan gaya menari. Kenapa? Itu betul macam berdiri. Tak. Maksud dia dalam semua ahwal kita, bukan kita asingkan majlis zikir tadi khas. Berzikir tadi ada majlis khas tak payah. Bahkan majlis zikir tadi ini majlis zikir. Ini majlis zikir. Inilah majlis zikir. Kita kenang, tahu, cari jalan untuk dapatkan Allah Ta'ala punya keredaan. Itulah zikir. Kenapa kita duduk? Untuk dapat keredaan Allah Ta'ala. Kita belajar apa? Dari yang cari redha, cinta Allah Ta'ala. Itu benda tu zikir. Adapun yang lain-lain, kita tak asingkan untuk menyebut nama Allah, tak perlu majlis khas. Menyebut nama Allah tak perlunya majlis khas. Anda berjalan buat sendiri. Semua bergerak dengan sendirinya. Itu sebab para sahabat tak duduk kat masjid saja. Sepanjang mereka mereka beramal. Nabi hidup, Nabi wafat pun mereka macam itulah. Sebab mereka tak faham macam kita faham. Wa qala Atha, berkata Atha bin Rabah rahimahullah, man sallas salawatil khamsa, sesiapa yang solat yang 5. Siapa yang solat yang 5 bihuquqiha, dengan hak-haknya. Maksud dia cukup rukunnya, syaratnya, semua sekali dia buat dengan sempurna. Fahuwa, maka dia adakhilun, termasuk fi qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, laki-laki yang mengingati Allah Ta'ala, berzikir mengingati Allah Ta'ala dengan banyak, dan wanita-wanita yang berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Ahzab ayat 35. Ini kata apa? Kata Atha bin Rabah. Ini ada mufti Mekah. Mufti di Mekah dahulu pada zaman para tabi'in. Tadi iktiraf ilmu dia oleh para sahabat sendiri. Okey. Dan di antara sifat-sifat mereka ni yang dikatakan berzikir mengingati Allah Ta'ala dengan banyak ni, dan wanita mengingati Allah Ta'ala dengan banyak ni adalah solat pada waktu malam. Solat daripada waktu malam. Dia ambil satu portion dari malam tadi untuk dia solat. Satu portion. One portion of the night. Kita tak kata seluruh. Kalau seluruh memang kita kata tak dapatlah kita. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala disebutkan ada ruang kecil. Kenapa? So kita riwayatkan Abu Daud. Telah meriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim An-Naisaburi dan kitab Mustadrak beliau dan selain mereka dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Hakim, Az-Zahabi, An-Nawawi, Al-Iraqi dan lain. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili, bila mengejutkan seorang lelaki keluarga dia pada waktu malam. Mana ada tengah malam tu dia kejut, jom bangun sembahyang, dia kata. Fa sallaya, lalu dia solat, dia dan juga keluarga dia solat, isteri dia solat sekali. Au salla, ataupun dia saja solat. Raka'ataini, 2 rakaat. Jami'an, semua sekali. Atau semua sekali. Dia solat, dia atau dia isteri dia solat 2 rakaat. 2 rakaat je. Tak banyak kan, 2 rakaat je. Yang bangun yang solat 2 rakaat. Itu kan. Kutiba, mereka berdua suami isteri tadi akan ditulis minadz-dzakirin Allah kathiran wadz-dzakirat, dekat orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala dan wanita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 rakaat je. Tuntutan Nabi daripada hadis ni 2 rakaat je. Suami-suami kejut bini, bang yang bangun yang jom solat, kita jadi orang yang Allah Ta'ala mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Tak, dia ni kehendak pasal kita nak praktiskan benda tadi berdasar pada petunjuk Nabi. Kalau kita ikut lafaz mulut kita 10,000, 30,000, 50,000 tak berhenti-berhenti. Orang nak cakap kita, saya subhanallah, mungkin awak subhanallah, saya mungkin tak rasa subhanallah, mungkin mesyuarat kita ni subhanallah. Macam ada seorang apa ustaz mana dah, dia cakap sepatah Allahumma salli ala Muhammad, saya Allah. Nah, para sahabat lagi sayang Rasulullah SAW daripada dia. Tak ada para sahabat selang seli. Imam Syafi'i tak buat macam tu pun. Bahkan kita sampaikan ilmu Rasulullah tu, kita sebut nama Nabi berselang dengan setiap kata-kata kita. Apa kita cakap? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Ya, betul.
Ni saya rasa Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kita Allahumma salli ala Muhammad. Agaknya mungkin kalau kita Allahumma salli ala Muhammad. Kalau bukan macam tu lah. Kan Imam Syafi'i tak macam tu, Imam Malik tak macam tu, Abu Hanifah tak macam tu. Imam sebutlah Hasan al-Basri, para sahabat sendirilah. Tak ada macam Abu Bakar nak berkata je, wahai orang beriman. Allahu Akbar. Kita mungkin kalau kita pergi jihad, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan semua, Allahu Akbar. Mana ada? Hai. The context of the tajuk pun dah penting dah. Tajuk apa kita bincang? Kerana Allah. Cukup dah lah. Itu tajuk dia. Bukan sebab kenapa dia tak buat macam ikut akal kita macam mesti banyak ingat Allah Ta'ala. Jadi banyak Allah Ta'ala selang-selikan. Kalau time masa nanti nak sembang tak boleh. Sembang dengan bini. Kan bini ajak suami pergi apa jaja school. Bang subhanallah, abang kita kena jalan hari ni, mungkin murah marang tu. Allahu Akbar. Laki kata kau biar benar, kau siwil ke apa. Aku tahu lah abang sayang pada kan. Tapi jangan macam tu kan. Janganlah kita ambil pula idea. Tak apa, jangan kata gila pun tak apa. Uzkurullah hatta yuqal majnun. Bukan hadis sahih pun. Ingat Allah Ta'ala sampai dikatakan gila. Bukan macam tu cara dia. Masalah sekali kalau dia kata hadis tu, ada para sahabat buat dulu. Kalau macam itulah idea dia. Dan anda akan dengar Abu Bakar cakap macam tu, Omar cakap macam tu, Osman cakap macam tu, Ali cakap macam tu, Abdurrahman bin Auf cakap macam tu. Yang 10 mubashir bil jannah, Sa'ad bin Waqqas, Abu Bakar bin Jarrah, kenapa mereka tak cakap macam tu? Guru-guru Al-Quran, Zaid bin Thabit tak cakap macam tu. Ubay bin Ka'ab tak cakap macam tu. Kita tengok anak murid sebarang sahabat pula. Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Muhammad ibn Sirin. Sebut nama. Dia cakap macam tu? Tak. Anak murid mereka, Abu Hanifah, Malik, Rabi'atul Ra'i, apa lagi? Laith bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kan? Semua tak cakap macam tu. Anak murid mereka pula berikutnya, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Tak bercakap macam tu. They didn't talk macam tu. Tak ada siapa cakap macam tu. Cara cakap pun nak kena bid'ah. Pelik betul. Ibadat kita pahala, cara cakap pun nak cakap apa betul. Abah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa Abah Allahumma salli ala Muhammad. Mungkinlah kita janganlah kan, too much. Benda-benda tadi yang kita suruh antara kita dengan Allah Ta'ala tu sebab kita orang. Jangan sebut Allah Ta'ala. Jangan sebut pada orang lain. Biar orang tak, manusia tak tahu pun tak apa. Better suruh. Sebab biar ini antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Ni pahala kita nak simpan. Dan semua benda tunjuk kat orang buat apa kan? Jadi dengan sebab itu kita kata perbuatan, dia orang rasa, dia sebut dekat sini dimaksudkan dengan zikir Allah Ta'ala dengan banyak tadi, mengiringi amalan-amalan kita. Sambil kita buat kerja tu, ingat Allah Ta'ala. Tengah buat kereta, ingat Allah. Masukkan duit dalam tempat parking, ingat Allah. Itu cara dia. Itu cara dia. Yang kita masukkan. Tapi yang dalam hadis yang datang ni, dalam Abu Daud ni, datang dengan apa? Orang tu kejutkan bini dia, ajak bangun, solat 2 rakaat. Ini time akad nikah pergi je, solat 2 rakaat. Daripada nikah tak solat pula. Kalau solat 2 rakaat, solat 2 rakaat. Yang begitu ke apa tu kan, akad nikah pun gajinya. Tahu tak? Dalam hadis tu dia kata solat 2 rakaat jami'an. Maknanya berjemaah. Yep. Sama-samalah. Betul ya, maksudnya anyway, maksudnya kalau bini orang kata tak boleh solat abang, ya bangunlah juga, duduk diam tunggu suami sembahyang untuk tidur balik. Maksudnya kita fahamkan, maksudnya perbuatan orang tu bangun hatta solat 2 rakaat saja di tengah malam memadai untuk menjadikan dia termasuk di kalangan orang yang apa, mengatakan Allah dengan banyak, zakirat, dan wanita mengatakan Allah dengan banyak. Itu au dia ni, maksudnya au daripada syak rawi, perawi hadis tu syak. Nak sebut solaya atau solat. Itu bukan ni, bukan solaya atau solat tu, perawi hadis tu lupa which one yang dia dengar daripada Nabi SAW. Faham? Which one is it? Solat ya atau solat? Dua-dua macam dalam hadis yang datang berkenaan dengan tajuk apa? Banyak solat, banyak hadis yang ada au tu, dia dua kalimah. Dia atau ni atau ini. Pasal perawi hadis tu, yang lepas daripada para sahabat, terlupa dia dengan sahabat mana satu, ini atau ini, either one. Tapi maksud tak lari. Maksud dia lepas tu solat berjemaah lah, solat bersama-sama. Kemudian lepas solat tu tadi, dia tulis mereka berdua di kalangan orang yang banyak mengingat Allah dan banyak mengingati Allah Ta'ala di kalangan wanita. Okey. Dan telah ditanya Abu Amr ibn Salah, Abu Amr ibn Salah rahimahullah, berkenaan apa yang diukirkan oleh Nawawi
rahimahullah ta'ala dalam kitab Azkar. Imam Nawawi kumpul kitab Azkar. Kitab Azkar ni, tuan-tuan tengok dalam buku tu, buku yang paling komplit berkenaan dengan tajuk zikir-zikir pagi petang Nabi SAW. Banyak yang sahih, keseluruhannya adalah sahih, atau kira 2-3 yang sikit ada kelemahan dan sebagainya. Tapi kesemuanya mempunyai asas dan juga rujukan. Kalau dia kata lemah dia pun mungkin Ibnu Majah riwayatkan, tak ada timbul datang benda tu, tiba-tiba tak tahu air rasa Nabi sabda, tak ada air rasa Nabi sabda, tak ada. Dia semua tu ada sumber dan juga berdalil yang datang. Ini dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullah. Okey. Ditanya Abu Amr bin Salah mengenai qadar yang menjadi dengannya seorang hamba itu di kalangan orang yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak, dan juga wanita yang mengingati Allah Ta'ala itu dengan banyak. Maka macam mana nak jadi seorang tu? Maka berkatalah Imam Nawawi nukilkan kata-kata dia. Imam Nawawi nukilkan kata-kata Ibn Salah. Dia kata, idza wadhaba al-adhkar 'ala al-adhkaril ma'thuratil musbatah. Apabila berterusan itu seseorang itu wadhaba, maknanya sentiasa dia menjaga. 'Ala al-adhkar, kata zikir-zikir al-ma'thurah, yang apa? Yang diperolehi, yang dikesan. Itu daripada Nabi SAW. Al-musbatah, yang sabit, disabitkan, betul, sahih daripada Nabi SAW. Dia buat bila? Sabahan wa masaan, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Fil awqati wal ahwalil mukhtalifah, pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan berbagai-bagai. Pasal dalam tu kita perhatikan Nabi ada ketika sedih, ketika gembira, ketika sakit, ketika lawat orang sakit, ketika lawat ziarah orang mati, ketika jumpa orang ajak kenduri, semua sekali ada. Dia datang bukan hanya setakat tu. Nabi ajar kita jumpa orang kahwin, cakap apa? Jumpa orang ada kematian, cakap apa? Jumpa orang yang dapat anak, cakap apa? Semua ada sekali Nabi ajarkan kepada kita. Orang ajak kita kenduri, cakap apa? Kan orang kesedihan, nasihat apa? Semua sekali. Ada ahwal, ada keadaan dia. Hatta pergi tandas, tidur, bangun tidur, semua sekali. Ada semua sekali keadaan dia. Malam dan siang, pada waktu malam atau pada waktu siang. Dan ia, wahia dan ia, mubayyanatun fi kitabi amalil yawm wa lailah. Tercatat, dijelaskan dalam kitab apa? Amalan sehari semalam. Yang dikarang oleh para ulama, macam Imam Bukhari pun ada, dan kitab-kitab yang sahih semua sekali. Ini Imam Nawawi nukilkan balik. Dia kata kata-kata Ibn Salah. Itulah bila tanya berkenaan kepada Ibn Salah, siapakah orang yang dikatakan banyak berzikir dengan Allah Ta'ala? Siapakah orang tu? Lelaki dan wanita. Siapakah dia? Dia kata apabila seorang itu berterusan di atas zikir-zikir yang dikesan daripada Nabi SAW. Mana narrated untuk Nabi, dan sabit pada pagi dan petang, pada waktu-waktu yang berbagai, waktu-waktu dan keadaan yang berbagai, malam dan siang. Dan dia dijelaskan kitab-kitab Munawwirah. Kana, jadilah orang berkenaan minadz-dzakirallah katsiran wa dzakirat, jadilah dia seorang lelaki yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak, dan wanita-wanita yang mengingati Allah Ta'ala dengan banyak. Mana nampak tak? Ini yang kita kata Imam Nawawi nukilkan kata-kata Ibn Salah. Dan dari sini adalah bukti bila ada orang tu kata Nabi Imam Nawawi ada zikir lain. Dia bagi hizib bahar, hizib bahrun, bahar ke apa tak, yang dikatakan Nabi dia berkata Imam Nawawi rahimahullah telah buat benda yang Nabi tak ajar. Amat pelik. Sebab Imam Nawawi sendiri kumpulkan kitab apa? Zikir-zikir dan amal-amalan Nabi sehari semalam. Datang kita kata Imam Nawawi ada zikir lain yang Nabi tak ajar. Tak pelik ke? Yang ini confirm dia punya. Yang tu tak tahu datang mana. Tapi orang sibuk sebarkan, kata Imam dia kata senjata 3 kasih Allah lah Ratib Haddad. Atau benda hizib bahar, Imam Nawawi dan sebagainya. Macam mana Imam Nawawi rahimahullah dia karang kitab tu, dia tinggalkan apa yang dia daripada Nabi, dia buat sendiri apa yang tak ada daripada ajaran Nabi. Sedangkan dia tukilkan daripada kata-kata Ibn Salah, orang tersebut jadi hanya dikatakan sebagai seorang yang banyak mengenal Allah dengan banyak, dan wanita mengenal Allah dengan banyak bila dia berterusan pada zikir-zikir yang dimaksur, yang diperolehi secara asar, dikesan daripada Nabi SAW, yang sabit pada siang dan malam, pagi dan petang, pada waktu-waktu yang berbagai dan keadaan yang berbagai, malam dan siang, yang dijelaskan kita amal sehari semalam. Mana maksudnya di situ kita dapat melihat ini adalah pegangan Imam Nawawi. Dia tak nukil kata-kata tersebut untuk kata yang ini saya punya lain. Tak ada. Takkanlah dia nak kedepankan dia punya ke atas apa yang Nabi SAW sabdakan. Macam kita terangkan dahulu pada awal pengajian kita, amat pelik
amat mengaibkan bila seorang tu ambil zikir orang lain, tinggalkan zikir Nabi. Yang Nabi sebut, mulut yang melafazkan dia adalah mulut semulia-mulia makhluk. Bukan Habib, semua mulia makhluk. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan zikir Nabi, ambil zikir orang lain. Tinggalkan doa Nabi, ambil doa orang lain. Amat malu, amat aib. Perkara paling mengaibkan untuk seorang tu mendakwa mengikut Rasulullah SAW, tapi dia tinggalkan sabda Rasulullah, ambil sabda orang lain, kata-kata orang lain. So ini kita kata, ini nilai kita. Nilai Rasulullah SAW besar kepada kita berdasar pada keadaan ini. Kalau kita rasa Rasulullah SAW besar, kita akan nampak orang lain setara dengan Nabi SAW. Tapi kita nampak Rasulullah tak besar, dan sabda Nabi tu kerendah sikit. Ni wali ni lagi tinggi sikit. Habislah. Sama kita sekarang ni banyak orang dia amalkan benda pelik. Macam sekarang ni ada apa? 3-4 hari ni ada apa? Haul. Sambutan kematian orang ini, orang itu sebagainya. Kan? Buat kat menilah masjid sekian dan sebagainya. Haul imam ni lah, Habib tu lah, Habib Munzir lah, Habib apalah. Dengar sini. Kita dan Islam ni tak digalakkan langsung untuk memperingati kematian orang mana-mana. Hatta dalam Islam kita tak pernah buat untuk Abu Bakar. Yang lebih mulia, lebih berjasa berbanding dengan mana-mana Habib. It's better dari mana-mana manusia kat dunia ni. Imam Syafi'i, tuan-tuan tak pernah buat pun. Sibuk buat untuk orang lain, kenapa? Minggu ni banyak sangat. Padahal cek duit je kumpulan ni. Duit kat sini buat sekian, kena sekian. Kalau buat nanti akan selamatlah negeri dan sebagainya. Apa hal? Tak ada je lain ke? Ni kita kata masyarakat kita ni dah makin pandai, tapi makin kena tipu. Mana simple je. Anda perlukan doa, perlukan keselamatan. Allah lah tempatnya. Dia minta. Sebab kalau dia kata nak memuliakan, macam kata apa salahnya kita memperingati. Betul ada orang kata, ada seorang ustaz mana tu, dia tak ada Facebook dia. Tengok di Saudi Arabia, diorang sambut hari kematian memperingati Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang buat tu siapa? Sekolah menengah, tak tahu datang mana. Budak sekolah menengah, pimpinan pagi sekolah dekat pagi tu, kita disebutlah tentang Syekh bin Baz lahir bila. Itu bukannya kerajaan. Dan itu bukan ulama yang sarankan pun. Entah cikgu mana datang sebut ajak buat benda tu, tak ada kerja lain pun. Dia siapa sekali pun buat, kita kata salah. Hatta kalau kerajaan Saudi buat, kita kata salah. Kalau saya buat pun kata salah. Hari ni kita memperingati kematian, tak payah yang kata. Bukan cara kita. Pasal kita nak agama ni bukan kerja kita. Memperingati macam tu. Bahkan kalau kita hormati ulama tadi, ajar ilmu dia sudahlah. Kitab dia kita pelajari. Macam Imam Ibn Hajar Asqalani, kita belajar kitab dia. Imam Bukhari, kita belajar kitab dia. Muslim, kita belajar kitab dia. Itu cara kita peringati dia. Dan kita meneruskan ilmu dia. Itu cara kita sayang dia. Macam kita sayang Rasulullah lah. Bukan kita ingati kematian baginda, gantung banner dan sebagainya. Itu kan tanda sayang. Sayang Rasulullah SAW sampaikan agama dia, bukan sampaikan cerita-cerita macam tu. Ni nama kita sekarang pelik. Tak tahu lah, suka sangat. Macam mana? Orang pun tak kisah. Benda seronok kan. Tak ada tu tak ada benda lain. Tak ada tegur-tegur duit kerajaan hilang ke mana ke. Jadi bagus galak kan. Masalah juga. Ni kadang-kadang macam ni. Kritik kerajaan sangat tak elok. Tapi kadang-kadang suka sangat orang yang macam tu pun tak elok juga. Kan kenapa macam tu? Akak cakap masuk kamera tahu. Berkata Syekh Allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Dia kata apa? Aqallu dhalika, yang paling sedikit sekurang-kurang kadar orang itu adz-dzakirinallah katsiran wa dzakirat ni, bahawa dia melazimkan seorang manusia itu, membiasakan seorang manusia tadi wirid pagi dan petang. Tak ada. Apa Nabi SAW, apa Nabi baca pagi, apa Nabi sebut petang, apa doa Nabi pagi, apa doa Nabi waktu petang, kan? Atau isytiharan Nabi, apa Nabi isytiharkan pagi dan petang, kan? Apa Nabi isytiharkan pagi dan petang. Selepas solat yang lima. Selepas solat yang lima. Ketiga perkara-perkara yang mendatang dan juga sebab-sebab awarid macam lah kita kata, kematian, kelahiran, benda yang mendatang. Ataupun asbab, macam contoh berlakunya gerhana, berlakunya sekian, hari panas, hari terik, kenyang makan, kenyang, cakap apa kan, nak mula makan cakap apa. Dan harus sesuatu dia berkekalan, mengekalkan perkara itu pada semua waktu-waktu dia, di atas semua keadaan-keadaan dia. Maka itulah ibadah yang seorang itu akan mendahului seseorang yang beramal tadi dalam keadaan dia mustarih. Dalam keadaan dia berehat pun masih lagi dikira sebagai dia orang yang mengerti Allah Ta'ala. Sebab ikut guidance yang Nabi aturkan. Bahkan nak tidur pun tidur dengan apa? Doa yang Nabi ajarkan. Maka dia tidur dalam keadaan apa? Sunnah. Tidur dia tu berterusan mengerti Allah Ta'ala. Bangun dia pun mengerti Allah Ta'ala.
Maka hatta kalau dia kata dia buat hubungan dengan isteri dia pun dengan keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi tandas pun mengingati Allah Taala. Semua sekali. Dan apa? Membawa kepada kecintaan Allah Taala dan juga pengenalan kepada Allah Taala. Mahabbatillah, dia membawa kepada cinta kepada Allah Taala dan mengenalnya, dan juga apa? Membantu untuk kebaikan. So every time orang tu mengikuti sunnah Nabi dan juga berterusan dengan doa-doa Nabi, dia akan membawa kepada kebaikan dan menahan lidah daripada kata-kata yang buruk. Okey, selesai kata-kata rahimahullah. Dan di sini pengarang kita kata, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang baik agar menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mengingati Allah Taala dengan banyak dan orang-orang mengingati Allah Taala yang Allah Taala sediakan untuk mereka keampunan dengan jalan besar. Sungguhnya dia di atas perkara tersebut amat-amat berkuasa, dan untuk menyahut seruan kita amat-amat layak. Kita harap Allah tak jadikan kita golongan tersebut. Amin. Okey. Habis Alhamdulillah. Nanti kita sambung masuk tujuh. Ada soalan? Yep. Tanya, habis tu ada satu hadis itu berkaitan dengan zikir. Lepas tu dia punya ganjaran nampak macam luar biasa baik itu. Terus saya tanya seorang ustaz itu, dia kata itu hadis itu dhaif. Tak, dia kata ada yang sahih, ada yang dhaif. Dengar sini. Problem is kan sini, macam baru ni ada orang tanya soalan. Dia kata berkaitan dengan solat 4 rakaat selepas isyak, sebelum tidur kan, yang katakan dalam tu menyamai seperti malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Daripada hadis Nabi SAW, hadis tu dhaif daripada segi marfu'. Tapi daripada segi masalah dia ni dalam bentuk mauquf kepada para sahabat, sahih. Sahih daripada Aisyah, sahih daripada banyak sahabat Nabi. So bila para ulama bincang macam ni, dia kata macam mana benda ni boleh jadi? Kan Ramadan hanya setahun sekali, tiba datang 4 rakaat boleh serupa dengan ibadat macam bulan Ramadan sebagainya. Kan Allah Ta'ala berkuasa untuk berikan. Itu hak dia untuk melebihkan ini macam ini macam ini. Bukan kerja kita untuk menafikan. Macam bila Nabi SAW menyatakan Sayyidul Istighfar, baca je kalau mati termasuk syurga. Apa hal? Kau tahu orang tu, kita boleh tantang orang tu. Dan Nabi kata ya, dan kata tidak. Macam Abu Dzar Al-Ghifari, bila dia tanya Rasulullah SAW, kan dia kata apa? Nabi kata Abu Dzar datang kali pertama, lepas tu Nabi tidur. Kali kedua datang, Nabi jaga. Ketika Nabi senyum, Nabi kata apa? Jibril datang kepadaku, Nabi beritahu kepadaku, dan Jibril kata, bergembira hai Muhammad, berilah bergembira hai Muhammad kepada umatmu, barang siapa yang mati di kalangan mereka ni tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, pasti akan masuk syurga. Nabi senyumlah, happy. Lalu Abu Dzar tak puas hati. Dia kata wa in zana wa in sarak, masuk syurga sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Nabi berkata wa in zana wa in sarak, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Abu Dzar tak puas hati, tanya kali kedua, wa in zana wa in sarak. Pasal kita dah ada idea tau, we have our own idea. Tapi sabda Nabi takkan tentangkan mulut kita. Betul, Nabi kata wa in zana wa in sarak, sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Betul, Abu Dzar tanya lagi, wa in zana wa in sarak, 3 kali. Betul tak? Kalau idea dia kan, takkanlah orang semayang ni sekian-sekian boleh masuk syurga, ini masuk syurga je. Syurga kan bertingkat-tingkat. So tak tahu mana satu. So tak ada bagi yang amal baik atas. Mungkin dia ni mungkin nombor 3, nombor 4. Wallahualam. Tidak syirik kepada Allah Ta'ala. So dan Allah Ta'ala di atas betul asal, kita kata kita panggil apa, kekuasaan dia, tak boleh kita persoalkan. Whenever Nabi datangkan, bukan memang kita kata antara tanda para ulama kata hadis maudhu' atau hadis yang fabricated ni, amalan sedikit ganjaran besar. Bukan semua kan. Tapi yang tadi ustaz sebut itu hadis sahih lah. Yang mana tu? Yang tadi ustaz. Ya, yang tadi sahih. Tapi yang saya nak maksudkan tadi itu ustaz kata hadis itu dhaif. Itu kita tengok juga hadis dhaif kerana kedhaifan yang ada, termasuk dengan rijal dia sekali. Kalau rijal dia sahih, kita tolak tahu tak? Kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim dengan syarat-syarat sahih yang ada, 5 syarat sahih ada kan, kita berhubung sanad, kemudian perawi dia adil, dhabit, kemudian tidak ada syuzuz, tak ada illah, tak boleh kita tolak. Bukan hanya kerana mulut kita macam, tapi saya rasa kan tak cukup. Jangan dikata itu ever. Pasal bila kalau ada hadis sahih, tak boleh kita dhaifkan hadis tadi kerana idea tu tak kena dengan akal kita. Lepas tu Abu Dzar last sekali bila dia kata itu, Nabi kata apa? Wa in zana wa in sarak raghima an fi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar rasa rugi, orang tu tetap masuk syurga. Abu Dzar pun keluar rumah, wa in zana wa in sarak raghima an fi Abi Dzar. Nak ceritakan macam tu sekali. So terbeza dia kak. So masalah kita kata untuk syarat, tidak, tak semestinya. Memang ada hadis yang datang macam tadi saya kata, saya istighfar tadi, hadis sahih,
Siapa nak kata dhaif? Siapa nak kata dhaif? Tapi berkaitan itu lepas tu dikata tapi boleh diamalkan. Tak, Diamalkan, tak boleh. boleh jadi hujah. Tak, itu masalah dhaif lain pula pada semua benda. Itu yang saya tanya apa? Bukan. Itu masalah beramal, cara itu salah. Kalau dia kata periwayatan hadis tersebut pun tak patut dibuat. Dan orang yang beramal hadis dhaif, dia kena kata apa? Hadis yang dhaif ni kena beramal pun itu syarat lain. Akak tadi sebut benda lain ni, dua benda akak sebut bertentangan. Satu benda berkenaan tajuk masalah hadis dhaif, tanda dia apa? Tanda hadis dhaif. Sekarang ni saya sebut hadis sahih lah. Kemudian bila kita yang kedua kata nak beramal hadis sahih, itu tajuk lain, hadis dhaif, tajuk lain. Bagi beberapa ulama dia kata boleh beramal hadis dhaif bagi afdhail amal, amalan tambahan, amalan lebihan. Tapi kita kena faham juga, kalau dia kata macam Ibnu Hajar Asqalani kan, dia bawakan macam bila Nabi sabda dalam hadis Nabi kata apa? Man haddatha anni bi hadithin, whoever told from me, dengan satu cerita, with a story, yura, it seem as kadhiban, is a lie. Fahuwa, maka dia ahadul kadhibin, satu-satu pembohong. Telling a story yang nampak bohong pun tak boleh. Doing the story yang nampak bohong mana boleh. Practicing the story, hadis yang dilihat adalah tipu, tak patut buat lah. Yang sahih ada. Itu cara dia. Tak sebab kalau cerita pun ada masalah, amal tak apa. Pelik je. Itu yang saya tak faham. Itu masalah ustaz lah. Akak belajar dengan ustaz mana saya tahu. Wallahu alam. Tapi cerita dia itu bukan cara dia, bukan cara kita ahli sunnah. Berapa kali saya dengar macam tu, boleh diamalkan. Tak, itu semua ayat terlampau umum sangat kak. Tu wide. Terlampau umum. Pada benda-perkara tertentu seperti dalam masalah fiqh kan. Contoh macam perkara yang tak datang dalil. Memang para ulama kadang ada ambil benda tu tak berkuat, tapi ada sokongan daripada kata-kata para sahabat atau amalan para sahabat, dia kena naik walaupun hadis dhaif. Tu tajuk lain kak, tak ada perbincangan kat situ. So amalan kecil zikir tapi dapat amalan besar, itu terpulang pada Allah Taala, bukan kerja kita. Okey. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.